Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Madam Nur Aznaim selaku lecturer CTU 552 dan rakan-rakan sekalian. Pada pagi ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk epistemologi, yaitu perkembangan dan kesan epistemologi terhadap kehidupan. Kami adalah daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada 6 orang, yaitu Nur Hamiza, Muhammad Irfan, dan saya sendiri, Elviani, Tomigo, Nur Ashikin, dan Muhammad Alif Aiman. Seterusnya, saya akan menyerahkan slide ini kepada Nur Hamiza. Seterusnya, kita akan masuk dalam pengenalan. Apa itu epistemologi? Secara semantiknya, dari sudut etimologi, epistemologi ini berasal daripada perkataan Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme bermaksud pengetahuan, manakala logos pula bermaksud teori. Manakala dari sudut terminologi pula, epistemologi ini merupakan salah satu cabang pemikiran utama dalam bidang falsafah, di mana ia dianggap sebagai isu paling utama dalam perbahasan falsafah kerana membahaskan tentang bagaimana sesuatu kewujudan ilmu itu atau dikenali sebagai the theory of knowledge yang disebabkan oleh pengaruh dalam bentuk pemikiran seseorang. Ini kerana ilmu pengetahuan bukan sahaja alat, malah ia merupakan matlamat bagi manusia. Bukan itu sahaja, ilmu juga membantu manusia memahami realiti dunia di sekelilingnya sama ada yang nampak atau gaib, serta menyadari fungsi, peranan, dan justifikasi kewujudannya di atas muka bumi. Kelahiran dan perkembangan ilmu berhubung rapat dengan teori dan asal-usul ilmu yang disebut sebagai epistemologi. Epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha kita untuk memperolehi pengetahuan. Antara ilmu yang menjadi perbincangan termasuklah ilmu yang berkenaan dengan permasalahan hakikat ilmu pengetahuan, yaitu kebenaran dan kepastian pengetahuan, serta hakikat kehendak dan kebebasan manusia dalam pengetahuan. Intinya, epistemologi boleh dipahami sebagai sains atau kajian secara falsafah berkaitan ilmu atau ringkasnya disebut teori ilmu. Seterusnya, sejarahnya. Bermula pada abad ke-17, yaitu wujud pada zaman Renaissance, yang merupakan zaman pembaharuan atau kelahiran semula ilmu pengetahuan di Eropa, di mana muncul dari induk falsafah yang terdiri daripada 3 komponen utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Epistemologi pula membahas mengenai bagaimana proses memperolehi pengetahuan, manakala aksiologi pula membahas mengenai nilai yang berkaitan dengan kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang diperoleh. Daripada 3 komponen utama itu, muncullah aliran-aliran setiap bidang yang membincangkan secara mendalam tentang asas-asas utama falsafah. Sebagai contoh, dalam komponen ontologi adalah mistism, yang membincangkan tentang hal-hal mistik ataupun gaib. Aliran epistemologi seperti skeptism, di mana pemikiran yang tidak mengetahui, yang tidak mengakui adanya kepastian. Manakala aksiologi ialah empirism, di mana empirism ini merupakan aliran yang menjadikan pengalaman lain sebagai pengetahuan melalui pengalaman seseorang. Seterusnya adalah tokoh-tokoh atau ahli falsafah terawal yang bermusafir dalam mengembara ilmu yang bermula secara tersusun di era Thales of Miletus dan kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli falsafah lainnya. 7 ahli falsafah ini dikenali sebagai Seven Sages kerana mereka ini merupakan 7 ahli falsafah yang terawal pada era Thales of Miletus. Selain itu, faktor epistemologi ini sangat berpengaruh dalam bidang ilmu kerana epistemologi merupakan salah satu daripada cabang utama pembahasan filsafat yang
membicarakan tentang teori ilmu yang menimbulkan cabang-cabang ilmu lain seperti matematik, ilmu logik atau mantik, ilmu kedokteran, dan sebagainya, di mana setiap teori ilmu ini memerlukan kebenaran dan kepastian dalam berpengetahuan. Bukan itu saja, antara persoalan-persoalan yang sering wujud dalam epistemologi ini ataupun yang sering menjadi pembahasan ialah apakah yang dimaksudkan dengan ilmu, bagaimana seseorang itu tahu tentang sesuatu perkara, apakah akses kepada ilmu yang benar. Jadi ada tiga elemen untuk mengesahkan sesuatu itu adalah ilmu. Yang pertama, justified atau unsur yang berasas. Kedua, benar. Dan yang ketiga adalah percaya. Kemudian kita teruskan kepada objektif kajian. Seperti yang anda dapat lihat di sebelah kiri, terdapat satu kata-kata dari Buaya Hamka, iaitu iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Yang bermaksud seseorang yang beriman tanpa ilmu akan merasa tertanya-tanya kerana dia tahu bahawa dia beriman, tapi dia tidak tahu bagaimana untuk guna dalam kehidupannya. Manakala seseorang yang berilmu tapi tidak beriman akan jauh tersesat. Dia berilmu tapi dia tidak beriman, jadi ilmu itu akan disalahgunakan untuk kepentingan tersendiri. Jadi kita teruskan kepada objektif kajian kita. Yang pertama ialah menjelaskan maksud epistemologi dengan lebih mendalam supaya lebih difahami. Yang kedua, menerangkan sejarah perkembangan epistemologi dan kesan kepada kehidupan, iaitu kita dapat menggambarkan sejarah perkembangan ilmu dan kesan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, memperoleh impak hasil daripada perkembangan epistemologi, iaitu kita dapat lihat kesan perkembangan ilmu terhadap apa yang terjadi sekarang. Dan yang terakhir, mengkaji sejarah perkembangan epistemologi secara terperinci. Perkembangan epistemologi dalam filsafat Islam. Menurut Fathul Mufid 2013, persoalan kajian, perkembangan epistemologi dalam filsafat Islam dapat membezakan antara prinsip aliran yang satu dengan aliran yang lain. Dari segi metodologi, kualitatif, hasil kajian dapat daripada jurnal dan internet. Hasil kajian, kita dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan yang berubah-ubah mengikut aliran zaman. Ringkasan, epistemologi menurut pemikiran Islam mengalami perkembangan dari zaman ke zaman yang berbeza prinsip antara aliran satu sama lain. Di sini terdapat 4 aliran zaman perkembangan epistemologi, iaitu pada zaman Yunani, Romawi, abad pertengahan dan juga moden. Antara tokoh yang terlibat adalah Plato pada zaman Yunani kuno, Plotinus pada zaman Romawi, Agustinus pada abad pertengahan dan Francis Bacon pada zaman moden. Menurut Wan Muhammad Noor Wan Daud 2005, pembagian ilmu menurut perspektif Islam sangatlah berbeza jika dibandingkan dengan pembagian ilmu menurut Barat, yang mana dalam klasifikasi ilmu Islam, pembahagian ilmu itu disusun berdasarkan keutamaan dan kepentingan ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran dan juga hadis. Sedangkan menurut klasifikasi ilmu Barat, yang mana ilmu itu dibagikan berdasarkan hierarki yang hanya melihat kepada perspektif dunia semata-mata. Berdasarkan kepada perspektif ini, umat Islam dilihat lebih menyeluruh dan teratur dalam mengklasifikasikan ilmu, iaitu berhasil menggabungkan antara ilmu nakli atau wahyu dan ilmu akli atau nalar. Kajian lepas. Menurut tokoh Wan Fariza Aliyati tahun 2019, kesan epistemologi terhadap kehidupan mampu mempengaruhi peradaban manusia. Persoalan kajian. Kesan epistemologi terhadap kehidupan dapat mempengaruhi peradaban manusia, manakala
Metodologi pula kualitatif hasil rujukan daripada buku modul, pengajian falsafah dan isu semasa dan artikel dari rujukan kajian lepas. Hasil kajian pula ialah dapat mengetahui pembangunan tamadun manusia berkait rapat dengan tahap dan penguasaan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh sesebuah masyarakatnya, kerana ilmu menjadi alat yang sangat penting dalam membentuk peradaban. Ringkasan bagi kesan epistemologi terhadap kehidupan iaitu mempengaruhi peradaban manusia ialah peradaban dan pembinaan tamadun perlu mengintegrasikan antara ilmu nakli dan ilmu akli. Menurut tokoh Wan Fariza Aliyati pada tahun 2019, Islam menjadikan falsafah yang jelas dan komprehensif dalam kehidupan dan ketamadunan. Selain itu, gagasan pemikiran falsafah dalam Islam membentuk world view, seterusnya memberikan panduan, membina visi dan misi kepada sesebuah tamadun. Hal ini kerana sumber rujukan yang menjadi asas epistemologi Islam berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Menurut tokoh lain pula, Azhar pada tahun 2017, juga ketamadunan Islam terbina kukuh dan ampuh dengan pengajian sains yang mempunyai identiti dan imej tersendiri. Selain itu, proses asimilasi dan islamisasi diterapkan dalam kaedah dan prosedur pemantapan sains Islam. Seterusnya, penyaringan ilmu sains Yunani, Romawi dan Greek-Wan diadaptasi dan diaplikasi dalam tamadun Islam. Islam tidak hanya mengalahkan penerokaan dan pengajian saintifik semata-mata, malah menghubungkannya dengan ibadat. Akhir sekali, konsep pembangunan dan kemajuan dalam konteks Islam adalah bersifat menyeluruh, meliputi aspek moral, rohani, material dan penyempurnaan iman. Itu sahaja dari saya, Elviani. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Elviani. Dan sekarang saya akan menerangkan kesan yang kedua, iaitu mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan mencipta sesuatu yang baharu. Persoalan kajian bagi kajian ini adalah kesan epistemologi terhadap kehidupan dapat mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan mencipta sesuatu yang baharu. Metodologi pula hasil rujukan daripada buku modul pengajian falsafah dan isu semasa dan artikel dari rujukan kajian lepas. Bagi hasil kajian pula terdapat sesuatu pendekatan yang menetapkan bahawa proses pengajian yang mendalam sesuatu hakikat, ilmu atau disiplin pengajian perlu dilihat kepada aspek epistemologi sesuatu disiplin ilmu tersebut. Hasil ringkasan bagi kesan ini adalah hal ini bersesuaian dengan takrif dan skop epistemologi yang menyelidiki asal-usul, sumber, sifat, kaedah dan had batasan skop bidang ilmu. Melalui kelima-lima aspek ini, seorang sarjana lebih memahami tentang hakikat ilmu dan kemudiannya diaplikasi dan diadaptasi dalam kehidupan realiti. Seiring dengan peredaran dan perubahan zaman, manusia perlu memantapkan ilmu untuk mencapai kemajuan material dan spiritual. Islam menuntut supaya ilmu dan pemikiran manusia disepadukan sebagai usaha pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan penyempurnaan amanah sebagai khalifah. Perkembangan sains dan teknologi berlaku disebabkan pengarapan unsur intelektual dan naluri semula jadi manusia untuk mengenal serta memahami sifat persekitarannya dan sebab-sebab penciptaannya. Seterusnya, jurnal dan atau artikel yang dirujuk adalah daripada Igave Itseriasi pada tahun 2009. Kita akan membicarakan tentang kesan epistemologi terhadap membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada dalam sesuatu bidang. Persoalan kajian adalah mengenai kesan epistemologi terhadap membantu seseorang untuk mengetahui perkara yang ada di dalam sesuatu bidang. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Hasil rujukan dari buku modul, pengajian falsafah dan isu semasa dan artikel dari rujukan kajian lepas. Apa yang hasil kajian kita dapat adalah dapat mengetahui bahawa teori ilmu pengetahuan bukan sekadar teori, bahkan juga amali. Ia dapat mengasahkan kemahiran-kemahiran tertentu kepada individu melalui beberapa teknik yang dapat membantu manusia menjalankan tugasan yang diberikan.
Baiklah, seterusnya kita beralih kepada ringkasan. Apa yang kita dapat ringkaskan di sini adalah apabila seseorang manusia yang mahu menguasai sesuatu bidang ilmu pengetahuan yang lengkap, bukan saja dari segi teori yang dipelajari, malah perlu juga kuasai dari segi praktikal melalui pemerhatian dan teknik-teknik yang berkesan. Apa kita cakap sini? Bila kita nak kuasai satu bidang, contohnya kita nak bidang masakan, kita tahu apa bahan kita perlu masukkan. Itu tidak cukup. Kita perlu melihat pada macam mana chef-chef kita masak. Kita perlu potong, kita perlu lalui seri proses masak itu supaya baru kita dapat satu ilmu pengetahuan yang lengkap. Bukan begitulah maksudnya kat sini. Jadi seterusnya adalah menurut Igbafe Icheria C, epistemologi akan membantu kita sendiri untuk mendalami, menajamkan dan menjadikan kesedaran kita untuk memahami prinsip yang mendasari amalan amali sesuatu bidang. Ya. Dan kaedah dan teknik untuk mendapatkan pemahaman melalui latihan. Jadi bila kita nak kuasai, kita harus mengulangi proses ilmu teori dan aplikasi ni berulang kali, latih. Dan pada satu peringkat nanti kita akan menjadi mahir dalam bidang tersebut. Ini akan membolehkan profesional untuk beroperasi bukan dalam kegelapan kejahilan. Apa maksud kegelapan kejahilan kat sini adalah bila kita terus terjun ke dalam bidang tersebut tanpa tahu apa pun, sesuatu pun dalam bidang tersebut. Ini sangat bahaya. Kita nak masukkan satu, kita nak tahu ilmu satu, kita perlu ikut channel yang sebetulnya. Sebenarnya atau dengan gerak hati, tetapi mesti dalam cahaya ilmu. Kita nak mengetahui apa-apa pun perlu dengan ilmu. Sehingga ilmu tu adalah cahaya, ilmu nurun. Ini akan membuka jalan kepada perubahan yang diperlukan dalam konsep, objektif, strategi, kaedah, teknik dan penilaian yang akan menjadikan profesion relevan mengikut situasi pada setiap masa. Kesimpulan yang kita dapat lihat pada akhir tajuk ini ialah epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membincangkan dan menyelidiki tentang asal-usul sumber, kaedah, proses dan hak sesuatu ilmu ataupun pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Ilmu perlu difahami dengan baik agar dapat diperlihatkan kepada mereka yang berakal tentang satu konsep yang baik tentang ilmu agama. Jika seseorang itu gagal memahami ilmu, ini akan menyebabkan berlakunya penyelewengan dalam disiplin diri dan amalan, serta memberi kegagalan dalam memahami tugasnya kepada agama, bangsa dan negara. Justeru, seluruh umat manusia haruslah sentiasa menambah ilmu kerana ilmu itu sangatlah luas, agar dapat digunakan sebaiknya supaya umat manusia bersatu padu menjadikan dunia lebih baik. Dan yang terakhir, dengan menambah ilmu, perselisihan antara manusia dapat diselesaikan dengan baik kerana orang-orang yang menjaga ilmu tidak akan sesekali berbalah untuk perkara yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Sekian, itu sahaja dari kami. Terima kasih. Dan ini adalah hasil rujukan daripada kumpulan kami dalam melaksanakan tugasan ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.